Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jamil musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan li tullab wal muallimin wa syukran aidan li idaatil Didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid ila barnamij Tariq ila Najah STPM 2020. Kaifa halukum jami'an? Udu'ukum sihata wal afiyata. Allah yuftah alaikum. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, al-yawm sanata'allam madah usuluddin. Okey, hari ini kita akan belajar tentang subjek usuluddin. Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita patuhi SOP yang telah ditetapkan. Pakai face mask nak pergi ke mana-mana pun. Dan bila kita bercakap, jaga penjarakan fizikal kita. Dan jangan lupa untuk kita sentiasa cuci tangan kita dengan hand sanitizer. Baik, kita nak tahu siapakah guru kita yang akan mengajar kita pada hari ini. Jom kita saksikan profil guru kita. Marhaba, kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah, ana bikhair. Alhamdulillah, indana al-yawm fi studio Ustaz Mumtazan, Ustaz Muhammad Zahrin bin Saleh. Ustaz min al-madrasah, Ustaz? Naam. Min al-madrasah? Madrasah Falahiyah, Kelantan. Masya Allah, baik. Masya Allah. Okey, al-yawm sanata'allam al-madah usuluddin. Hari ini kita nak belajar tentang subjek usuluddin. Tapi sebelum tu, Ustaz, kita buat SOP terlebih dahulu, boleh Ustaz? Boleh. Okey, jom kita ke sana. Baik, silakan Ustaz kenakan gel pembasmi kuman. Baik, Ustaz dah. Saya pula. Right, bila kita dah cuci tangan kita dengan gel pembasmi kuman Ustaz, barulah kita boleh buka pelitup muka kita Ustaz. Okey, tapi Ustaz, kadang-kadang setengah orang tu bila dia buka pelitup muka ni dia terus campak merata-rata. Okey, tapi kita simpan dalam bekas yang kita bawa Ustaz. Ustaz ada bekas tak? Kalau Ustaz ada bekas, saya bagi bekas kat Ustaz. Okay, saya letakkan dalam poket pun boleh. Terima kasih. Yang penting jangan letak merata-rata, takut terkena jangkitan kuman. Baik Ustaz, hari ini topik kita berkaitan dengan usuluddin. Ya. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit. Usuluddin ni sebenarnya belajar tentang apa ni Ustaz? Usuluddin sebenarnya memperkatakan tentang akidah berkaitan dengan ilahiyat, ketuhanan, an-nubuwat, kenabian dan juga as-sam'iyat. Okey, itu kita nak belajar pada hari ini Ustaz kan? Ya. Hal huwa sahla atau sa'bah Ustaz? Alhamdulillah, sahlan. Oh, sahal. Baik, Ustaz pun dah bagi tahu subjek ni tak adalah susah mana, senang je. Baik, kita nak tengok juga pandangan murid-murid tentang subjek usuluddin STPM Ustaz. Ya. Jom kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Iqbal bin Zahiri, cadang STPM 2020 di SMKA Falahiyah. Saya menyukai subjek usuluddin kerana ia mengajarkan tentang ilmu mantik dan yang berkait rapat dengan kehidupan kita. Dengan adanya ilmu mantik, kita dapat mengeluarkan perbahasan yang lebih jelas dengan menggunakan akal dan mudah untuk difahami. Harapan saya, dengan adanya Didik TV dapat lagi untuk menarik minat semua pelajar untuk memahami ilmu mantik dengan lebih mendalam. Sekian, terima kasih. Antum ma'ana Tariq ila Najah 2020. Anda bersama dengan kami dalam Road to Success STPM 2020. Baik Ustaz, tadi murid kita dah menyebutkan tentang usuluddin, yang mana usuluddin ni tak adalah sesusah yang kita sangkakan Ustaz. Yeah. Baik, tapi hari ini bukan saya seorang saja murid yang berada di sini. Ustaz, penonton di rumah sana pun ramai yang sedang menonton Ustaz. Okey, dan juga
kita ada murid-murid yang menyertai kelas kita pada hari ini secara dalam talian. Jom kita kenal mereka, siapakah yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Okey, kalau kita dapat lihat di skrin, yang pertama sekali kita ada Hanif Makhtar. Kaifahaluka Hanif? Boleh perkenalkan diri sikit tak? Alhamdulillah, ana bi khair. Okey, boleh kenalkan diri sikit? Nama saya Muhammad Hanif bin Makhtar dari SMKA Falahiyah. Okey. Tuma. Kemudian sebelahnya? Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Darwish bin Farain dari SMKA Falahiyah, Pacifica Kelantan. Okey, Tuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadal. Saya Muhammad Hakam Syukur bin Muhammad Sah Okey. daripada sekolah SMKA Falahiyah. Okey, yang bawah pula? Syakir. Okey, sila perkenalkan diri. Okey, Akif. Tafadhal. Seterusnya. Buka mikrofon Akif. Tak dengar suaranya. Okey, kenalkan diri. Boleh. Okey, boleh. Kenalkan diri. Saya SMKA Falahiyah. Okey, seterusnya. Assalamualaikum, saya Muhammad Aimanuddin dari SMKA Falahiyah. Okey, dan akhir sekali, Fal Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakir ini daripada SMKA Falahiyah. Masya Allah, syukran jazilan jamil hadirin. Okey, hal antum musta'idun lil imtihan? InsyaAllah. Okey Ustaz, ni murid-murid yang akan bersama kita dalam kelas. Bukan 5, 6, 7 orang pada hari ini Ustaz, tapi ini ribuan murid-murid yang sedang menonton kita di rumah sana akan menyertai kelas kita selepas ini Ustaz. Tapi sebelum kita mulakan kelas Ustaz, kita berehat seketika boleh Ustaz? Boleh. Dan kita kembali selepas ini, Tariq Ilan Najah STPM 2020. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Homi Belasha mengucapkan Terima kasih. Cikgu kami Terima kasih cikgu. hashtag terima kasih cikgu. Hashtag terima kasih cikgu. Hashtag terima kasih cikgu. Hashtag terima kasih cikgu. 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 Pernah tak terfikir bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata wang yang digunakan sekarang? Berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia. Sejak Ogos 1975, mata wang Malaysia mula pakai nama ringgit secara rasmi. Walau bagaimanapun, ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris. Malah, simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita. Pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara. Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut pakai istilah ringgit. Didik TV KPM.
اوكي انتم معنا طريق الى النجاح STPM 2020. اليوم سنتعلم المادة أصول الدين ومعنا اليوم معلم محمد الزهرين. Okey Ustaz, hari ini kita nak belajar tentang Usuluddin. Mungkin hal antum musta'idun ayuhatullah? Dah bersedia ke belum ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey Ustaz. Tanpa buang masa lagi Ustaz, kita mulakan kelas kita pada hari ini Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton sekalian, mata pelajaran Usuluddin merupakan salah satu mata pelajaran yang ditawarkan di peringkat CJ Tinggi Persekolahan Malaysia. Kebanyakan calon-calon yang mengambil mata pelajaran Usuluddin ialah mereka yang berlatar belakangkan pengajian Islam dan pengajian agama Islam. Dengan kata lain, mata pelajaran Usuluddin diambil oleh pelajar-pelajar aliran agama Arab. Mari kita berkenalan dengan mata pelajaran Usuluddin. Usuluddin STPM terbahagi kepada 3 semester. Semester pertama, calon-calon akan belajar berkaitan dengan ilmu tauhid. Yang kedua, semester yang kedua, pelajar-pelajar akan mempelajari ulumul Quran dan ulumul hadis. Manakala semester yang ketiga, semester yang terakhir, pelajar-pelajar akan belajar ilmu mantik. Mari kita mengenal ilmu mantik. Aiman pernah belajar ilmu mantik? Oi, mantik ni dia dekat-dekat dengan matematik ke Ustaz? Bukan Berbeza. Beza. Okey Ustaz. Ilmu mantik ni sebenarnya apa dia Ustaz? Okey, sekarang kita lihat. Apakah dia kandungan sukatan ilmu mantik? Bab yang pertama di dalam ilmu mantik iaitu mantik dalam tradisi ilmu Islam. Yang kedua, kaedah-kaedah mantik. Yang ketiga, tokoh-tokoh ilmu mantik. Sepanjang satu semester, pelajar-pelajar hanya belajar 3 bab sahaja. Okey. Banyak ataupun sikit, Aiman? Nampak macam sikit Ustaz. Sikit, Alhamdulillah. Dalam berapa bulan tu Ustaz, satu semester? Satu semester 5 ataupun 6 bulan. Itu saja. Okey, kita teruskan lagi. Boleh lagi Ustaz. Untuk bab pertama iaitu mantik dalam tradisi ilmu Islam. Pertama, kandungannya, tajuknya Ta'rif Ilmu Mantik. Yang kedua, sejarah kemunculan dan perkembangan ilmu mantik. Yang ketiga, peranan dan kepentingan ilmu mantik dalam falsafah, usuluddin, usul fiqh, ilmu bahasa. Dalam 3 topik ini, pelajar hendaklah menjelaskan ta'rif, sejarah, peranan dan kepentingan ilmu mantik. Manakala tajuk yang keempat di bawah bab yang pertama mantik dalam tradisi ilmu Islam iaitu polemik tentang ilmu mantik. Di bawah tajuk polemik tentang ilmu mantik, pelajar akan belajar berkaitan dengan 2 pandangan. Satu, pandangan ulama yang menerima ilmu mantik berserta dengan hujah-hujah dan alasan-alasan mereka. Yang kedua, iaitu pandangan ulama yang menolak ilmu mantik berasaskan berkaitan dengan hujah-hujah dan juga alasan-alasan mereka. Dan yang terakhir, di bawah bab yang pertama iaitu ilmu mantik di Malaysia berkaitan dengan kronologi sejarah ilmu mantik di Malaysia ini. Seterusnya kita beralih kepada bab yang kedua. Bab yang kedua iaitu kaedah-kaedah ilmu mantik. Pertama, pelajar akan belajar berkaitan dengan dilalah. Bahagian dilalah, hubungan dilalah dengan ta'rif. Seterusnya, pelajar juga akan belajar at-ta'rif, definisi, pengenalan ta'rif, kulliyatil khams, jins, nau', faslun, khasah, aradul am, bahagian dan syara'an ta'rif, aplikasi ta'rif dalam disiplin, ilmu dan kehidupan. Dan yang ketiga, istidlal, pendalilan. Qadiyah, penyataan, bahagian istidlal, kias dan seterusnya penggunaan kias dalam karya Usuluddin.
Dan begitu juga berkaitan dengan istiqra' iaitu induksinya. Istiqra' ta'rif bahagian syarat dan akhirnya metode istiqra' iaitu 5. Pertama, mulahazah. Yang kedua, tajribah. Yang ketiga, fardul furud. Yang keempat, tahqiqul furud. Yang kelima, ta'mimul hukum. Ini merupakan kaedah-kaedah ilmu mantik daripada zaman zaman Yunani dahulunya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kaedah-kaedah ilmu mantik iaitu kepentingan istiqra'nya. Dan yang terakhir di dalam tajuk kaedah-kaedah ilmu mantik iaitu ralat dan falasi. Aiman faham tak apa maksud ralat? Ralat ni salah Ustaz ya? Betul. Betul ralat ini. Contoh ralat ini apabila diminta tentang apakah takrif buku. Seseorang itu menjawab, buku ialah bahan bacaan. Maka takrif itu adalah ralat. Oh, ralat Ustaz ya? Buku ialah bahan bercetak dan dijilidkan. Itulah dimaksudkan dengan sebenar hakikat takrif kepada bukunya. Manakala daripada segi falasi, biasa kita dengar falasi. Aiman, apakah maksud falasi? Falasi ni dia sama ke Ustaz dengan falsafah? Tak sama Ustaz ya? Tak sama. Tak sama. Falasi ini ialah sesat dalam berfikir. Oh, sesat dalam berfikir. Iaitu sesat dalam berfikir. Contoh, katakanlah saya suka kepada seorang perempuan. Saya ingin meminang perempuan tersebut. Sebelum daripada saya meminang perempuan tersebut, Aiman terlebih dahulu potong line Ustaz. Pergi meminang perempuan tersebut. Okey. Tiba-tiba pinangan Aiman diterima. Maka saya membuat kesimpulan, kalaulah saya datang awal daripada Aiman, tentulah perempuan itu akan terima pinangan saya. Adakah itu kesimpulan yang tepat? Falasi. Tidak semestinya perempuan itu suka kepada saya. Oh, itu falasi Ustaz. Itu satu tanggapan satu tanggapan yang sesat. Yang sesat. Salah. Okey Ustaz. Okey. Itu masuk falasi. Okey, jelas tentang Ustaz. falasi. Seterusnya yang terakhir, bab yang terakhir dalam ilmu mantik iaitu tokoh-tokoh ilmu mantik. Kita akan belajar berkaitan dengan 3 orang tokoh. Pertama, Ibnu Sina, yang kedua Al-Ghazali, yang ketiga Ibnu Haytham. Pelajar-pelajar akan mempelajari tentang latar belakang biodata ketiga-tiga tokoh tersebut dan seterusnya pemikiran ilmu mantik mereka berdasarkan daripada kitab yang telah dikaryakan oleh mereka sendiri iaitu contohnya Al-Isyarat wa Tanbihat oleh Ibnu Sinar, yang kedua Mi'yarul Ilmi fi Ilmil Mantik oleh Al-Ghazali. Inilah dia keseluruhan kandungan ilmu mantik yang akan dipelajari oleh calon-calon sebelum daripada mereka memasuki peperiksaan. Jadi saya harap Aiman telah pun jelas tentang kandungan sukatan ilmu mantik. Tokoh-tokoh ni kita kena tahulah biodata dan pemikiran dia Ustaz. Betul. ya? Betul. Okey. Boleh kita teruskan lagi Ustaz? Sebelum kita terus beralih kepada teknik menjawab soalan, Okey. Kita akan melihat kepada bilakah tarikh peperiksaan Usuluddin Semesta 3. Ya. Okey. Tak lama lagi tu Ustaz. Tarikh peperiksaan Usuluddin Semesta 3 iaitu pada 5 April 2021 iaitu hari Isnin. Hari ini hari Sabtu. Isnin depan ni Ustaz? Ya. Oh, tak 2 lama hari dah ni. lagi. 2 hari lagi pelajar akan menduduki iaitu subjek Usuluddin. Sidang pertama iaitu jam 8 sehingga 10 pagi. Okey. Untuk makluman sidang penonton sekalian, masa yang diperuntukkan untuk ilmu mantik ini iaitu 2 jam dan 5 soalan yang dikemukakan. Maka pelajar wajib menjawab 4 soalan daripada 5 soalan yang dikemukakan.
Ini bermaksud bahawa pelajar ada 120 minit untuk menjawab 4 soalan. Okey. Maka kita agihkan iaitu kepada satu soalan selama 30 minit. Jadi Itu cara 2 jam. Seterusnya pergi kepada pecahan soalan. Untuk satu soalan kebiasaannya ada A, B, C. Untuk menjawab soalan A oleh kerana dia adalah aras rendah, maka 5 minit diperuntukkan. Manakala untuk soalan B, iaitu dikira soalan sederhana, aras sederhana, diperuntukkan 10 minit. Dan bagi soalan C, aras tinggi, 15 minit diperuntukkan. Ini merupakan agihan masa. Agihan masa. Baik Ustaz. Mungkin ada teknik untuk kita supaya berhati-hati tak buat salah dalam exam Ustaz. Ada ke tekniknya? Ada. Itu saya akan nyatakan iaitu berkaitan dengan 2 perkara ini. Cantik Ustaz. Okey. Pertama, setiap pelajar mesti memahami kehendak soalan. Yang kedua, peruntukan markah. Ini bermaksud bahawa calon mesti faham kehendak soalan tersebut. Setiap calon yang menjawab soalan dikehendaki betul-betul faham kepada kehendak soalan tersebut. Dan yang kedua iaitu mesti mengetahui peruntukan markah untuk soalan yang telah disediakan di setiap hujung soalannya. Maknanya kalau markah tu banyak Ustaz, maka dia perlu kepada jawapan yang banyak juga. Panjang Ustaz. Dan banyak, fakta pun adalah banyak berbanding dengan peruntukan markah yang sedikit. Kalau tersebut. 8 tu takkan satu je jawapannya saya. Betul? Okey, itu maksudnya. Aiman dah bijak dah nampaknya dah. Alhamdulillah. Dah dapat menguasai. Dah menguasai tentang macam mana peruntukan markahnya. Baik Ustaz. Okey, mungkin sekarang kita akan beralih kepada pelajar-pelajar untuk mereka bersama-sama di dalam pembelajaran ilmu mantik ininya. Sebab saya tengok dia orang ni macam dah kumpulan nasyid je Ustaz. Ya. Pakai baju seragam hari ni. Okey, dia orang pun mereka pun murid-murid kita dah bersedia untuk menjawab soalan Ustaz. Kita boleh cuba Ustaz? Okey. Untuk soalan pertama, berikan nama 2 tokoh ahli falsafah Yunani berdasarkan kenyataan di bawah. Pengasas ilmu mantik, guru pertama ilmu mantik. Okey, jadi di sini kita faham kehendak soalan 2 tokoh ahli falsafah Yunani dan peruntukan markah adalah 2 markah. Ini bermaksud mesti menjawab 1 untuk pengasas ilmu mantik, 1 tokoh untuk guru pertama ilmu mantik. Okey, boleh angkat tangan dan jawab. Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan? Saya. Okey, tafadhal. Silakan. Okey, silakan Hakam. Pengasas ilmu mantik ialah Sokrates. Okey, dan guru pertama ilmu mantik ialah Aristotle. Okey, jawapannya adalah tepat sekali. Masya-Allah, mumtaz. Baiklah. Pengasas ilmu mantik Sokrates dan guru pertama ilmu mantik Aristotle. Okey, Hakam dah dapat 1 markah dah Ustaz. Yang lain ni belum lagi. Dah dapat 2. 2 markah. Sokrates 1 markah, Aristotle 1 markah. Yang lain masih kosong lagi Ustaz. Tak apa, kita pergi kepada soalan yang lain. Iaitu soalan yang kedua. Galurkan kronologi sejarah kemunculan ilmu mantik di zaman Yunani. Banyak ni. Peruntukan markah 8. 8 markah. Ini bermaksud kena panjangkan. Kronologi ni maksud dia apa Ustaz? Maknanya dia punya sejarah perjalanan dia tu. Perjalanan. Yang ni siapa boleh jawab ni 8 markah terus. Dia terus potong Hakam ni. Okey, dipersilakan. Siapa nak ingin cuba? menjawab? Ataupun nak kongsi-kongsi 4 seorang ke? Silakan murid-murid. Silakan. Cuba. Sebahagian dulu pun tak apa. Nanti murid lain yang akan sambung. Okey, silakan.
Darwish. Ya, saya Ustaz. Okey, silakan. Okey, untuk soalan 2B. Pasal kronologi sejarah kemunculan ilmu mantik di Yunani ini, dia bermula pada kurun 6, di mana zaman Heraklitus yang dilahirkan di kota Ephesus. Beliau mengkaji dengan akal tentang kuasa yang menguasai hukum dunia, di mana sebelum ini hanya percaya kepada mitos dan khurafat. Zaman awal falsafah Yunani ini bersifat material. Pythagoras merupakan orang pertama yang mengetengahkan pemikiran mantik ini dan mencipta teorem Pythagoras. Aristotle menyusuli, selepas itu Socrates pula yang mengasas kepada ilmu mantik ini. Beliau lah yang menyusun perbincangan ilmu mantik yang berkaitan tentang istidlal. Manakala seterusnya Aristotle adalah orang yang menyusuli kedua-dua guru dengan menjadi penyusun ilmu mantik secara sistematik dengan karyanya, iaitu organon atau alat. Okey, terima kasih. Terima kasih. Boleh ganti tempat ustaz dah ni? Masya Allah, dahsyat Darwish tahniah. Okey, ini galurkan kronologi sejarah kemunculan ilmu mantik di zaman Yunani. Masya Allah. Dia perlu kepada fakta. Ini kena hafal Ustaz bila dan siapa. Apa, bila dan siapa. Sejarah. Lebih kepada sejarah. Kalau kita lihat kepada sejarah STPM, lebih kepada iaitu apa, siapa dan bila. Okey. Seterusnya. Berapa markah boleh dapat Ustaz tadi? 8 markah. 8 markah terus markah. Darwish terus potong. Dapat 8 markah. 8 Tadi markah. Hakam dah dapat 2 dah. Okey Ustaz. Boleh kita teruskan lagi. Seterusnya, kita berpindah kepada soalan C. Bincangkan akibat pengabaian ilmu mantik dalam pengajian ilmu bahasa. 10 markah. Ini merupakan aras tinggi, iaitu bincangkan akibat pengabaian ilmu mantik dalam pengajian ilmu bahasa. Yang kena faham kehendak soalan. Ni kena hafal ke ataupun ayat sendiri Ustaz? Ayat sendiri boleh. Cuma mestilah berada dalam ruang lingkup. Luar lingkup isi tersebut. Oh, tapi yang ni lagi banyak Ustaz, 10 Betul. Okey. Jadi bila dia sebut 10 Ustaz, berapa jawapan kita kena beri ni? Biasanya 10 kita akan bagi 4. Sebab untuk soalan bincangkan, calon mesti mendatangkan kesimpulan. Dan perenggan kesimpulan itu diperuntukkan 2 markah. Okey, 2 dan 2. Dan akhirnya kesimpulan. Okey. Jadi markahnya 10. Baik. Kita nak beri kepada murid-murid ke Ustaz? Okey, silakan. Silakan. Siapa ingin menjawab? Okey, Akif, boleh cuba 2 ke? Silakan. Akibat pengabaian ilmu mantik dalam pengajian ilmu bahasa, yang pertama ialah tidak dapat membina atau memberikan takrif yang tepat dalam bidang pengajian ilmu bahasa. Selain itu, tidak dapat menentukan dengan jelas antara lafaz dan makna dalam pengucapan. Seterusnya, tidak dapat mengaitkan antara lafaz dan makna seperti lafaz kinayah dalam ilmu. Okey. Dan seterusnya? Lagi sekali, berlakunya kesilapan dalam aspek bahasa seperti pengucapan kerana mantik menitik beratkan pemikiran yang benar. Kesimpulannya, pengabaian dalam ilmu bahasa menyebabkan kepincangan dari sudut membina takrif. Okey. Sampai situ. Alright. Baik Ustaz, kita tengok daripada 10 berapa yang Akif dapat daripada 10 tu Ustaz. Silakan. Okey. Ini. Maksudnya Akif telah mendatangkan 4 isi berserta dengan huraian, dapat 8 markah. Kemudian adanya perenggan kesimpulan, dapat 2 markah. Maka Akif layak untuk mendapat 10 markah. Wow, jadi Akif potong kot kona lah Ustaz. Dia jadi nombor 1 sekarang ni Akif. Di sini. Tapi Ustaz, soalannya
perlu tak dia buat dalam point ataupun dalam ayat dia pun tak apa? Untuk soalan mantik mesti dijawab dalam bentuk esei, bentuk esei. peringgan. Okey, Kecuali soalan pertama lah seperti tadi. Dalam bentuk isi sahaja. Manakala untuk soalan B dan juga soalan C mesti dalam bentuk esei ataupun perenggan. Cantik Ustaz. Okey, dah dapat 10 markah dah ni. Okey. Seterusnya kita berpindah kepada kaedah-kaedah mantik. Bab yang kedua. Kita pergi kepada soalan lagi. Yang kedua, A, nyatakan jenis ta'rif ghairil mantiki bagi contoh berikut. Sedih ialah tidak gembira, 1 markah. Kenderaan ialah kereta, 1 markah. Gelak ialah ketawa, 1 markah. Harimau ialah raja rimba, 1 markah. Siapa yang ingin menjawab? Silakan. Okey. Saya ingin cuba Ustaz. Okey, disilakan Hanif. Okey, untuk soalan 2A, bagi sedih ialah tidak gembira, jawapannya ta'rif al-salbi. Bagi kenderaan ialah kereta, ta'rif bi al-misal. Bagi gelak ialah ketawa, ta'rif bi al-muradif. Dan harimau ialah raja rimba, ta'rif bi al-majaz. Okey, terima kasih Hanif. Kita lihat apakah jawapannya yang sebenar. Okey, jawapan yang telah diberi oleh Hanif, sedih ialah tidak gembira. Maksudnya ta'rif bisalbi, iaitu bagi satu ta'rif tapi dengan penafian, iaitu tidak. Yang kedua, kenderaan ialah kereta, ta'rif bil misal, iaitu memberi ta'rif dengan contoh. Yang ketiga, gelak ialah ketawa, ta'rif bil muradif, iaitu ta'rif dengan maksud seerti. Dan yang keempat, harimau ialah raja rimba, ta'rif bil majaz, iaitu ta'rif secara simbolik. Maka keempat-empat ini disebut sebagai ta'rif ghairil mantiki, bukan hakikat yang sebenar. Okey Ustaz. Jadi bila kita dapat ilmu ni baru mudah untuk kita menjawab soalan-soalan yang diberikan dalam exam nanti Ustaz. Betul. Kan? Baik, bila dah dapat ilmu tu jangan lupa kita ucapkan apa dia? Terima kasih cikgu. Okey, bila sebut terima kasih cikgu ni, kita ada kad di hadapan kita ni Ustaz. Yang mana kad ni diberikan oleh murid-murid kepada guru. Boleh kita bacakan sikit Ustaz? Silakan. Saya ada kad ni. Saya ada bunga-bunga dalam dia kan. Boleh tengok? Tu dia. Baik, saya bacakan. Selamat Hari Guru. Kegigihanmu dalam mendidik tidak akan saya lupakan. Jasamu akan dikenang. #terima kasih cikgu. Guru bagaikan pelita dalam kegelapan. #terima kasih cikgu daripada Nishma to UPM. Cantik tak? Kad. Siap ada rama-rama lagi. Jangan terbang ya. Okey, baik. Ustaz, kita nak sambung lagi kelas pengajian kita. Tapi sebelum tu kita berehat seketika Ustaz. Okey. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini. Tariq Ilan Najah STPM Ishrin. Kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zahiri bin Muhammad Zaini, pelajar tingkatan 6 SMKA Falahiyah yang mengambil subjek Usuluddin bagi STPM 2020. Subjek Usuluddin adalah subjek kegemaran saya, namun saya mempunyai beberapa masalah dalam memahami beberapa tajuk dalam ilmu mantik. Apa yang saya harapkan ialah dengan adanya program Didik TV ini dapat memberi kefahaman yang lebih mendalam kepada saya dan juga pelajar-pelajar lain untuk menjawab peperiksaan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Khairul Azrim bin Kamarudin dan saya merupakan pelajar tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Falahiyah. Saya juga mengambil mata pelajaran Usuluddin.
Usuluddin merupakan mata pelajaran kegemaran saya. Namun saya mendapati terdapat sedikit kesukaran untuk saya mengenal pasti kaedah-kaedah yang terkandung dalam subjek ini. Saya berharap program ini dapat membantu saya mencapai keputusan cemerlang, terutamanya dalam subjek ini. Sekian, terima kasih. A good teacher is like a candle. Its conceit itself to light the way for others. Hashtag, terima kasih cikgu. Merah menjala si bunga raya, dipetik sekuntung buat ibunda. Terima kasih guru semua, menjadikan muridmu orang yang berguna. Hashtag, terima kasih cikgu. Guru yang hebat adalah guru yang tak pernah berhenti belajar. Tetaplah semangat untuk belajar dan tak henti pancarkan sinar. Hashtag, terima kasih cikgu. Langit muncul jarang sekali, indah sungguh berwarna-warni. Jasamu guru besar sekali, tidak terbalas walau seiji. Hashtag, terima kasih cikgu. A good teacher teach from the heart, not from the book. Hashtag, terima kasih cikgu. Pernah tak terfikir bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata wang yang digunakan sekarang? Berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia. Sejak Ogos 1975, mata wang Malaysia mula pakai nama ringgit secara rasmi. Walau bagaimanapun, ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris. Malah, simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita. Pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara. Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut pakai istilah ringgit. Didik TV KPM. Alright, انتم معنا طريق إلى النجاح STPM 2020. اليوم سنتعلم المدح usuluddin. Kita belajar tentang subjek usuluddin. Kita bersama dengan Ustaz Zahrin daripada Kelantan, Ustaz. Ya, Kelantan. Alhamdulillah. Datang semalam lagi, Ustaz ya? Ya, saya datang. Jauh perjalanan semata-mata nak memberikan ilmu kepada kita semua. Baik, Ustaz, boleh kita teruskan lagi? Okey. Okey, silakan. Okey. Seterusnya, kita melihat kepada soalan bab yang ketiga, iaitu tokoh-tokoh ilmu mantik. Pertama soalan A, perihal biodata Ibnu Sina, 8 markah. Kehendak soalan di sini iaitu supaya calon-calon mendatangkan biodata Ibnu Sina. Setiap satu isi berkaitan dengan Ibnu Sina akan diberi 1 markah. Ya. Sebab peruntukan markah di sini iaitu 8 markahnya. Okey, dipersilakan kepada pelajar-pelajar yang ingin menjawab soalan 5A perihal biodata Ibnu Sina. Saya, Ustaz. Okey, dipersilakan Aimanuddin. Perihal biodata Ibnu Sina. Nama sebenar adalah Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Beliau lahir pada tahun 370 Hijrah bersamaan dengan 980 Masihi di Hafsyanah, Bukhara. Beliau meninggal pada tahun 428 Hijrah bersamaan dengan 1036 Hijrah. Beliau mempelajari Al-Quran semenjak berusia 5 tahun dan menghafaznya ketika berusia 10 tahun. Mempelajari ilmu mantik dari ahli falsafah terkenal iaitu Abdullah bin Al-Natili di Bukhara sehingga menguasainya mengatasi gurunya. Banyak
menelaah karya-karya mantik Aristotle yang terdapat pada zamannya. Beliau juga berjaya menguasai bidang ilmu mantik dengan jayanya ketika berusia 20 tahun. Beliau digelar Syekh Ar-Rais kerana menguasai ilmu mantik selepas kematian gurunya iaitu Al-Farabi. Okey, terima kasih Aimanuddin. Kita lihat daripada biodata Ibn Sina. Maka Aimanuddin layak mendapat 8 markah kerana telah mendatangkan 8 isi berkaitan dengan biodata Ibn Sina ni. Okey, maknanya penting Ustaz ya. Ya. Kalau kita tengok perincian markah-markah satu persatu tu Ustaz, namanya satu, tarikh kelahiran, meninggal dunia, itu perincian yang perlu kita lihat juga betul, Ustaz kan? Betul. Okey, boleh kita terus lagi Ustaz? Okey, seterusnya soalan terakhir iaitu berkaitan dengan soalan 5B. Ibn Sina telah memberikan banyak sumbangan terhadap ilmu mantik, bincangkan. Maka di sini kehendak soalannya iaitu sumbangan Ibn Sina. Apabila soalan bincangkan, maka calon mesti mendatangkan kesimpulan. Ini bermaksud sumbangan Ibn Sina adalah 4 isi dan seterusnya kesimpulan 1 dan keseluruhannya iaitu 12 markah. Silap. Memberikan sumbangan, Ibn Sina memberi sumbangan mestilah 5 isi dan bincangkan iaitu untuk penutup ataupun kesimpulan 1 bermaksudnya 12 markah. Okey, banyak ni Ustaz ya. 12. Yang ini pelajar mesti menguasai. Dikira sebagai aras tinggi soalan ini ni. Okey, baik Ustaz. Maknanya kalau dia boleh jawab soalan tu, dia dah betul-betul dapat 12 markah ni, banyak ni Ustaz ya. Betul. Okey, kita buka kepada mana-mana pelajar yang ingin menjawab. Dipersilakan. Okey, Hakam dah, Saya, Ustaz. Danish dah, Akif dah. Siapa pula nak cuba? Hakam. Kita bagi chance dekat kawan kita. Okey, silakan. Okey, Hakam nak cuba. Silakan. Ya. Beliau ni banyak memberikan syarahan tentang mantik Aristotle kepada umat Islam, tentang mantik Greek. Seterusnya, beliau juga memainkan peranan penting selepas kematian gurunya Al-Farabi dalam bidang mantik. Selain itu, beliau juga banyak menghasilkan karya-karya yang penting seperti Al-Shifa dan Al-Isyarat wal-Tanbihat. Di samping itu, beliau juga menjadikan alat mantik ini sebagai alat intelektual dalam bidang teoritis. Akhir sekali, sememangnya Ibn Sina ni merupakan guru yang penting dan dianggap sebagai ketua dalam bidang ilmu mantik ini. Okey, sebagai kesimpulannya Ustaz kan? Ya, kesimpulan. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok bagaimanakah jawapannya. Okey, ini jawapannya Ustaz kan? Ya, keseluruhannya dan Hakam layak mendapat 12 markah. Kalau kita tengok di sini Ustaz, poin yang perlu ada di sini adalah 5 poin dan 1 kesimpulan Ustaz. Ya, 5 poin jadi dan 1 kesimpulan. Setiap jawapan itu mewakili 2 markah. 2 markah. Maksudnya isi berserta dengan huraian. Okey. Pelajar mesti mendatangkan huraian berkaitan dengan setiap isi tersebutnya. Dan akhirnya perlu membuat kesimpulan lah. Ya, betul. Okey Ustaz. Okey. Tahniah Akam. Terus melonjak ke tempat pertama. Sebanyak 14 markah. Okey. Baik. Boleh terus lagi Ustaz? Okey, seterusnya kita melihat kepada analisis tajuk sepintas lalu berkaitan dengan mantik ini. Inilah analisis iaitu daripada ilmu mantik dalam tradisi ilmu Islam, kaedah-kaedah ilmu mantik dan tokoh-tokoh ilmu mantik lah secara keseluruhannya. Baik. Itu saja berkaitan dengan analisis dan perhatian kepada semua calon. Antara dapatan yang kami dapat guru-guru usuluddin
kebanyakan calon ini mereka tidak memahami kehendak soalan. Jadi perkara ini perlu diatasi supaya menjawab mengikut kehendak soalan. Yang kedua, calon tidak memberi jawapan yang lengkap, terlalu ringkas. Terlalu ringkas. Tak ada huraian. Tidak ada huraian, maka rugilah. Dapat satu je lah. Dapat satu. Okey. Yang ketiga, calon tidak memberi contoh-contoh yang jelas. Seperti tadi, takrif, bil misal dan sebagainya. Okey. Yang keempat, takrifan tidak jamik, tidak menyeluruh. Dan manik, iaitu hanya ambil iaitu sifat luaran sahaja. Dan yang terakhir, iaitu calon tidak menulis rumusan ataupun kesimpulan untuk soalan bincangkan. Maka ini mengurangkan markah kepada calon tersebut. Ini di antara kelemahan yang perlu diatasi, Ustaz, ya? Betul. Okey. Dan seterusnya, qabla anantahi, Ustaz. Sebelum kita berakhir, hal indaka ayyun nasiha khususan li tulab STPM 2020, ada apa-apa saranan ataupun nasihat ataupun tips yang boleh Ustaz berikan kepada murid-murid STPM 2020? Silakan, Ustaz. Okey, sebagaimana yang kita biasa pelajar-pelajar agama mendengar, manjada wajada. Sesiapa yang berusaha pasti akan berjaya. Jadi ikutlah sebagaimana kata patah tersebut, manjada, berusahalah bersungguh-sungguh, pasti wajada, pasti akan berjaya. Itu saja daripada saya. Masya Allah. Okey, maknanya siapa yang usaha dia dapatlah. Kalau tiba-tiba main game apa semua, tup-tup nak dapat nak dapat A, Ustaz, nak dapat mumtaz, memang susahlah. Kan? Okey, jadi terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz, jauh datang singgah ke studio kita, kan. Dan terima kasih kepada murid-murid. Jom kita letakkan tangan di dada dan kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Boleh tak? Siapa ketua kelas ni? Okey, syukran ya Ustaz. Afwan. Masya Allah. Okey, sama-sama. Okey. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Baik, kita pun dah sampai di hujung rancangan dan jangan ke mana-mana, kita ada lagi kelas kita selepas ini. Kita undurkan diri terlebih dulu. Road to Success STPM 2020. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye. Okey, thank you Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukri bin Abdul Rahim, penjaga kepada Nurul Fauzana binti Abdul Rahim, salah seorang calon STPM 2020 dari SMKE Falahiyah Tumpat Kelakar. Saya mengambil kesempatan kali ini ingin mengucapkan selamat maju jaya di Taufik wan Najah kepada semua calon STPM 2020 di seluruh negara. Saya juga mendoakan kepada semua calon terhindar daripada wabak COVID-19 serta dapat menjawab peperiksaan nanti dalam keadaan sihat sejahtera. Akhir kata, semoga semua pelajar menjadi insan yang berjaya serta berguna kepada bangsa, agama dan negara. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozaini binti Razali, ibu kepada salah seorang calon STPM 2020 semester 3 di SMKE Falahiyah. Ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon-calon STPM 2020 di seluruh negara. Saya juga mendoakan semua calon terhindar daripada wabak COVID-19 serta dapat menjawab peperiksaan nanti dalam keadaan sihat sejahtera. Akhir kata, semoga semua pelajar menjadi insan yang berjaya serta berguna kepada bangsa, agama dan negara. Sekian, terima kasih.